ternapi ataupun tidak. Habis di situ. Yang tersebut pada tafsiran ini hak kita ngaji itulah hak kita ngaji. Kalau qadim dalil dia apa? Daurun dan tasalsul. Tu disebut sifat qadim. Kalau baqa dalilnya qadim. Kalau Allah itu binasa berarti dia ada mula. Kalau mukhalafah iaitu qadim juga. Kalau Allah tu mati, kalau Allah tu serupa dengan kita, maknanya Allah itu makhluk lah. Artinya Allah tu pun ada mula jugalah, kena cipta jugalah. Itu dipanggil ikut tafsiran ini pada sifat yang telah kita mengaji noh. Dan tidaknya disebut sebagai tidaknya, sebutnya tidak itulah yang menunjukkan kepada ternapi Allah Ta'ala itu diazali dengan sekalian sifat mustahil. Itu disebut tidaknya. Habis. Dan ketiadaan dan tidak itulah ternapi dan dak tu. Ternapi dan dak yang kita dah sebut-sebut tadi tu nah. Ternapi dengan mana nafium tadi tu, ternapi dan dak itulah makna bagi lafaz tersebut. Inilah sebenar-benar yang tepat sekali apabila kita terjemahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Saya pernah dengar Tok Guru Haji Saleh cerita, Tok Guru Padaan duduk di Mekah. Ada satu Tok Guru besar nama dia Tok Braming, Tok Bermin tuan-tuan. Ni Tok Guru besar ni. Dia duduk di Thailand, di Patani. Dia ni orang Kedebel, orang Cengeh. Tok Guru besar awak ni. Janggut dia panjang putih. Badan dia besar-besar. Pada yang kecil Tok Guru pada yang kecil. Dia tak puas hati dengan Tok Guru pada yang Mekah ni. Dia pergi beradab. Pergi berjumpa nak berdebat. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Yang pertama istihalatun mustahilah. Hak kita dah cerita ni. Yang kedua sifat-sifat ma'ani yang ada kata nama. Asalnya kata kerja, dia pun kata nama kan apa di hadapan tu. Kalau basar itu kata kerja. Kalau tambah depan jadi perlihat. Itu kata nama lah. Dia pergi Mekah lah tuan-tuan. Mekah dulu bukan macam kita, boleh nak pergi bila-bila, tak kena pakai visa, tak kena pakai pasport kan. Dia pergi Mekah, dia pergi cari Pak Da'ai. Tok Guru Padaan orang beritahu dia ni Tok Bermin macam ilmu ni. Tok Bermin ni cengeng, dua-dua cengeng. Tuan-tuan, dua-dua cengeng ni. Dua-dua haram lah bahasa kita. Jumpa tu Tok Guru Padaan sindir awal lagi. Sindir dalam keadaan macam kita lama tak jumpa lah. Dia bagi salam tu, Tok Bermin bagi salam tu, dia pun jawab Waalaikumsalam. Loh, aku ingat kambing mana bagi salam ni, tengok janggut macam kambing ni. Oh, sedap Tok Guru Padaan. Sajalah kan dia orang lama tak jumpa kan tuan-tuan. Kalau kita lama tak jumpa kan. Tambah lagi kalau orang Kelantan kalau lama tak jumpa, hei menatang. Oh, kak kita kalau menatang ke bergaduh ada. Kan kalau Pulau Pinang ni sebut hei menatang, rasa tengoklah. Jadi ada hak luka sekali lagi. Kalau di Kelantan kalau jumpa lama tak jumpa tahu, ish menatang ni lama. Hei menatang mumpi mana lama tak jumpa. Dia tak bergaduh, dia lagi seronok lagi ada. Itu lain lah. Itu adat lah. Adat sama lah juga dengan Patani pun serupa lagu tu. Kat Baling pun lebih kurang bahasa sama. Kalau tuan-tuan dengar aku ajak juga orang Baling ni, tapi itulah bahasa depa tuan-tuan. Tapi bagi kita macam kasar sikit lah. Bagi orang Pulau Pinang ni kalau sebut contoh tuan-tuan tak jumpa saya lama kan. Ustaz menatang ustaz ni lama mana tak jumpa. Kalau kat Pulau Pinang jadi lagu mana kat kau? Saya tak menatang ni kata aku menatang. Tak anak nampak tuan-tuan lah. Tapi kalau kat Kelantan tak apa. Tapi tuan-tuan nak jadi orang Kelantan lah. Tapi kalau tuan-tuan orang Pulau Pinang pergi duduk sana, menatang lama tak jumpa, dia bagi penumbuk kat tuan-tuan lah. Dia lain dia ada apa orang panggil. Tak tahulah nak cerita tapi lagu tu lah. Lagu tu lah bahasa dia noh. Maka Tuan Guru Tok Bermin kata, hei Pak Da'ai, mu duk kerja gila apa ni? Mu duk menyesatkan orang apa ni? Dua-dua ni mahir ilmu nahu. Dua-dua ni mahir ilmu saraf. Dua-dua ni fakar bahasa Arab. Maka dua-dua ni pun beradab. Buka kitab, ta'rif satu persatu.
i'rab satu persatu, cerita satu-satu, balik kepada ta'rif, peta kepada makna setiap sifat. Buka. Akhirnya Tok Guru Bermain kata, betul kamu, betul atas kamu. Betul kamu tu kena kamu lah tu. Maknanya betul lah kamu, aku silap. Rupanya apa yang dibuat oleh Tok Guru Padain adalah bertepatan dengan kehendak daripada kitab-kitab Arab sebelum ni, sesuai dengan pengajian Asy'ariyah dan Maturidi. Sebab tu tuan-tuan kalau nak mengaji kitab tauhid, kitab pertama tuan-tuan ngaji kitab ni dulu. Khatam kitab ni baru tuan-tuan pergi ngaji kitab lain, supaya tuan-tuan boleh bezakan ada istilah-istilah yang takut-takut nanti tuan-tuan di sana salah, di sini betul lah. Contohnya sifat ma'as ni kalau dalam maknanya lebih kepada masdar, sedangkan sifat ma'ani ada. Berkuasa tu masdar tak ada, tapi sifat ma'ani tu ada. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan, jadi kalau kita beriktikad sifat ma'ani tak ada, apa hukum dia? Berdosa lah kita. Dosa lah, tapi sebab kita jahil tak ada lah masuk neraka. Tuan-tuan, sebab kita jahil tak ada lah masuk neraka, tapi berdosa lah kerana kita tak mengaji tu, tuan-tuan. Sedangkan sifat ma'ani tu ada. Baik, tuan-tuan. Habis di situ. Dan ketiadaan dan tidak itulah, maka ternapi dan tidak itulah yang dikhendaki pada tafsiran daripada kitab-kitab Arab. Pada ini percaraan, pada ini sifat salbiyah sahaja. Pada sifat salbiyah sahaja. Tidak tu hanya sifat salbiyah, jangan duk guna sifat lain. Jangan duk kata tidak berkuasa pula. Tidak berkuasa sifat lemah bagi Tuhan tu. Jangan duk kata lagu tu pula. Hanya pada sifat salbiyah sahaja. Dan beberapa tempat yang lain, tu adalah pada tempat-tempat yang lain yang tidak disebut dalam kitab ni. Lagi bukan dikhendaki dengan nafi, dan lagi tu bukan dikhendaki dengan nafi. Apa yang bukan dikhendaki dengan nafi? Maknanya nafi yang bermakna menafikan, bukan ternafi tu. Lalu kita dengar menafikan tu. Yang dikhendaki dengan menafikan itu, kata musannif, makna melawanikan, makna dia menolak. Dan ialah makna, ada pun orang yang guna perkataan menafi atau menolak ni, ialah orang-orang yang lagu mana? Tok Guru bersangka baik. Dia tak kata pengarang kitab-kitab sebelum ni salah. Sebab ada yang tulis kitab ni sepupu dia. Ada yang tulis kitab Melayu ni pak Melakan dia. Ada yang orang tulis kitab ni sahabat-sahabat dia. Jadi Tok Guru kata, depa faham tulis dengan makna menafikan ini atas nama nafi tadi adalah dengan makna bersegera, nak suruh orang cepat faham. Tengok cantik tuan-tuan, Tok Guru bersangka baik dan dia tak mau bergaduh dengan orang. Dia tak mau bergaduh dengan orang. Cuma dia kata, kau ingat tak kita mula-mula mengaji dulu, ambil dengan i'tibarul insaf. Apa tu maknanya ambil dengan lapang dada? Tengok dulu, kalau tak kena tegur, kalau salah kena terimalah. Tu tuan-tuan tak. Maka kata musannif, kepada faham kita daripada perkataan yang mengibaratkan dengan katanya menafikan, dengan orang yang tulis, dengan katanya, dengan orang yang tulis kitab-kitab yang lain lah, kitab-kitab Jawi yang lain. Kalau kitab Arab tak jumpa. Orang-orang yang tulis, contohnya kalau tuan-tuan tengok dalam Aqidatun Najin, Sirajul Huda, tu kitab besar juga. Bukan salah Tok Guru pada yang kata, cuma mereka ni segera nak bagi orang faham. Sedangkan menafikan itu tidak tepat. Tak salah tapi tak tepat. Yang tepat adalah ternafi, kerana menunjukkan di azali, di qadim lagi Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu orang panggil ternafi. Baik tuan-tuan. Jadi kata musannif, kerana bahawa semelawani, iaitu dengan melawani daripada ternafi, digunakan perkataan menafikan, makna melawani daripada kehendak daripada kitab bahasa Arab. Kata musannif, segala perkara yang mustahil itu tidak ketentuan, tidaklah yang serupa yang dikhendaki dengan ta'rif daripada makna sifat salbiyah.
dan juga yang ditulis di dalam kitab-kitab bahasa Arab, kata musannif. Dengan salbiyah juga hanya melawani itu tadi, hanya yang kita kata bersegera tadi, merataikan sifat-sifat yang wajib semuanya kena pada 20 sifat yang lain juga. Jadi pukul rata, menafikan tu kena pukul rata, menafikan Allah lemah, menafikan Allah tidak ada ilmu, hak tu kena pada semua sifat. Kalau begitu bolehlah dia kata. Tapi kalau pergi kepada khusus salbiyah, hak tu tak kena. Kalau pergi pada khusus salbiyah, hak tu tak kena. Pasal apa? Sebab salbiyah mesti dimulai dengan ternafi. Tengok kepada ta'rif ma dalla ala dalilun nafiyun nama yaliku bihi. Itu ta'rif dia lagi tu. Kalau ta'rif lagi tu maknanya yang tepat sekali adalah ternafi, katanya musannif, katanya tuan punya kita. Maka hendaklah sedar wahai saudara yang muskil, yang masih lagi ragu-ragu. Betul tak betul? Kena sedarlah. Jangan tak sedar diri pula. Kita kena sedarlah. Oh, sedar kita. Ramai orang tak sedar diri lah ni. Dah tahu tua mayang tak mau lagi. Dah tahu tua mayang jemaah pun malas. Dah tahu tua apa mu tak reti ilmu suludin. Tu orang panggil tak sedar diri. Tuan-tuan tak? Jadi tuan-tuan guru kata, sedarlah wahai saudara yang muskil, yang tak reti apa lagi, yang keliru, yang tak reti apa. Ada beza tu. Sedar diri dengan tak sedar diri. Banyak orang lain ni masih tak sedar diri lagi. Nak mati pun tak sedar diri lagi. Allahu Akbar. Kesian tengok bangsa kita tu, tuan-tuan. Nak mati pun. Satu ulama pun mereka kutuk. Sedangkan ulama ni bukannya kita yang bagi, seluruh dunia bagi. Dia bercakap pun bukan dia nak bercakap semua orang. Dah kebetulan waktu tu live, dia bercakap, dia berkongsi dengan orang di dalam, yang dia yakini orang-orang tu semua sudah ada akidah yang betul. Tak tahannya orang di luar ni, hak tak reti apa, hak ilmu akidah pun tak reti apa, piduk maki orang tu, piduk maki orang ni. Allahu Akbar. Sekarang ni orang yang maki orang ni seolah-olah dia ni lebih alim. Tapi kalau ajak berdebat tak mau pula berjumpa. Duk maki-maki orang dalam Facebook, duk maki orang dalam tu, maki pula ulama. Ulama ni warisatul anbiya. Orang yang mewarisi segala perkara Nabi. Dah Nabi dah tak ada, ulama lah yang waris. Dan berapa kerat je ulama kat Malaysia ni masih ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Inilah dimaknakan dengan akhir zaman. Orang rasa dia cerdik, tapi hakikatnya dia tak sedar yang dia tidak cerdik. Baik. Siapa yang saya maksudkan, tuan-tuan tahu sendirilah. Baik, habis di situ tuan-tuan. Dan setelah selesai hamba daripada menyurahkan sifat-sifat salbiyah yang 5 itu, yang dimaknakan dengan ternafi tadi, yang dimulakan dengan perkataan tidak, itulah yang bertepatan dengan yang dikhendaki ta'rif daripada makna salbiyah, dan itulah yang ditulis di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Kata musannif, memulai hamba pula menyurah, menghuraikan. Selesai dah kitab salbiyah. Nak tanya tuan-tuan, faham tak sifat salbiyah? Kalau tanya soalan boleh jawab tak? Boleh tak jawab? Apa jawapannya? Jawapannya tak ingat je lah. Itulah lah. Kena baca lah, kena tengok balik lah. Kena cek balik. Apa yang kita dah mengaji pada 5 sifat yang lepas lah. Baik. Kata musannif, kepada saudara-saudara akan 7 sifatun. 7 jamak daripada satu perkataan sifat, sifatun 7. Jamak tu dia panggil. Yang dinamakan akan dia sifat-sifat ma'ani, sifat makna. Makna satu, makna yani 2, ma'ani lebih daripada 3. Apa maksud ma'ani? Makna yang menunjukkan tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang nak menceritakan kepada kita Allah ada kemampuan. Kemampuan mengadakan, kemampuan menentukan, kemampuan mendengar, melihat, berkata-kata, dan juga kemampuan mengetahui. Banyak tu kah? Tak, hak tu je jumpa dengan dalil. Hak tu je jumpa dengan dalil. Hak tak jumpa dengan dalil, yakin itu juga sifat Allah selama mana dia sifat yang menunjukkan kesempurnaan dan kelebihan.
dan Allah tahu satu persatu. Hak tu kena mengaji dah ustaz, dak yakin lagu tu lah. Sebab apa tak jumpa dalil. Yang jumpa dalil, hak tu kena mengaji. Satu persatu. Banyak mana ustaz? 20 je, tak banyak lawannya 21 sifat aruf. Jadi 41 sifat. Hak jumpa dalil di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'ani ni adalah satu perkataan yang merujuk kepada tiga. Satu sifat, satu takluk sifat, satu hasil sifat. Ada tiga. Satu sifat, satu takluk sifat dan satu hasil sifat. Qudrat tu sifat, mengadakan tu takluk sifat. Makhdur itu hasil daripada Allah mengadakan makhluknya. Dalam itu perbahasan dalam sifat ma'ani ada tiga lah. Sifat, takluk sifat dan juga hasil sifat. Adapun sifat, adapun keseluruhan juga disebut di situ, ada lagi satu nama dia samaratus sifat, kegunaan sifat. Dan sifat kudrat, guna dia apa? Mengadakan, belum lagi buat. Atau orang panggil samaratus sifat. Contoh kena bezakan samaratus sifat, buah sifat dengan takluk sifat. Sifat kudrat, buah sifat dia apa? Untuk mengadakan. Buat lagi, tak lagi. Sudu tu untuk apa? Untuk makan. Makan tak lagi, tak lagi. Gunalah sudu tu makan. Dia pun ambil sudu dia makan. Tu orang panggil kerja sifat. Kerja sudu tu. Tapi kalau tanya kegunaan sudu, nak makan. Untuk makan. Itu orang panggil samaratu sifat. Maka sekalian sifat yang 7 ini hanya sifat hayat sahaja yang tidak bertakluk. Tak ada kerja dia. Habis dia buat apa Ustaz? Dia makan saja ke? Tak, bukan sifat Allah lagu tu. Kerja dia tidak lagu tu dan dia tidak ada kerja. Habis adanya hayat Allah itu sekadar untuk mengesahkan akal tentang yang hidup, membuktikan adanya sifat-sifat yang lain, sama ada sifat idrak ataupun sifat ma'ani. Itu insya-Allah kita masuk pada bulan hadapan. Baik, kata musannif, kerana bahawa tiap-tiap satu daripadanya ma'ani, makna tu apa? Yang dikhendaki. Makna yang dikhendaki, yang bangsa kategori berwujud jenis ada. Sifat ma'ani jenis ada. Sifat salbiyah amrun iktibari. Sifat nafsiyah hal. Dia khilaf kat situ. Di sisinya Asy'ariyah tak ada, dia bukan sifat, dia zat Allah, ain maujud dia panggil. Kalau di sisinya Asy'ariyah dak, dia hal, dia bukan, dia ghairu ain maujud, dia bukan ain maujud, tapi dia bukan benda lain daripada zat. Dia seolah-olah menceritakan tentang diri zat. Ada tu seolah-olah menceritakan diri zat. Diri zat Allah Ta'ala, tapi dia bukan yang lain daripada zat, tapi dia bukan ain maujud, dia sifat. Itu di sisinya Maturidi. Nampak tu pun dah ada beza dah tuan-tuan lah. Itu tak apalah, itu dah kita dah bincang dah dulu. Baik, kata musannif, seperti dinampak daripada peta-petanya ta'rifnya, seperti nampak yang kita lihat pada peta, pada ta'rif sifat ma'ani. Sifatun mawjudatun qadimatun qaimatun bizatillah. Itu ta'rif umum sifat ma'ani. Sifat jenis ada yang qadim, lagi berdiri bagi zat Allah Ta'ala. Yang lagi akan datang kita sebut kemudian lah. Maka berkata hamba yang ketujuh hayat. Cukuplah dulu, habis di situ. Wallahu alam. Selesai kita pada membahaskan sifat salbiyah. InsyaAllah pada bulan hadapan termasuk pada membicarakan sifat hayat. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah tu diri saya, dan hakikat seluruhnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna
من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرات من حاز كل كمالي هذا يعبر عن علاك مقالي يا بدر